Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang terlibat dalam program SPSH 2021 pada kali ini. Saya Muhammad Firdaus bin Ismail daripada Kolej Komuniti Batu Pahat akan membentangkan satu kertas kajian yang bertajuk Hubungan Personaliti Pelajar Kolej Komuniti dalam Aktiviti Kokurikulum. Bersama saya adalah dua orang rakan penyelidik iaitu Puan Siti Nurul Atika binti Rasul daripada Kolej Komuniti MUA dan juga Encik Muhammad Faizal bin Nen daripada Kolej Komuniti Bandar Tenggara. Aktiviti kokurikulum adalah satu kegiatan pembelajaran yang dirancang selain daripada proses pembelajaran dan pengajaran dan biasa dilakukan di luar bilik darjah. Bagi mencapai objektif pembelajaran dan pengajaran dalam aktiviti kokurikulum, ianya dilaksanakan sama ada melalui aktiviti badan beruniform, persatuan, kelab, sukan dan permainan. Dalam kajian ini, kokurikulum difokuskan kepada aktiviti sukan sahaja kerana ianya mampu menjana kemajuan dari segi fizikal, mental, sosial dan emosi individu. Mustafa et al. 2014 menyatakan bahawa personaliti pelajar pada masa kini berada pada tahap sederhana. Muhammad 2016 juga menyokong penemuan tersebut dengan menyatakan bahawa penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum hanya tertumpu pada sesuatu program atau pertandingan sahaja dan ianya tidak konsisten sepanjang tahun. Bagi kerangka teori kajian, kami menggunakan teori personaliti kognitif efektif sebagai asas kepada keseluruhan proses kajian. Pemboleh ubah tidak bersandar adalah personaliti, manakala pemboleh ubah bersandar adalah aktiviti kokurikulum. Objektif kajian adalah pertama iaitu mengukur tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sukan. Kedua, mengukur tahap personaliti pelajar yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum sukan. Dan ketiga, mengetahui sama ada terdapat hubungan antara personaliti pelajar dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sukan. Bagi persoalan kajian, apakah tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sukan dan apakah tahap personaliti pelajar yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum sukan dan apakah terdapat hubungan antara personaliti pelajar dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sukan. Hipotesis kajian. Hipotesis alternatif adalah terdapat hubungan yang signifikan antara personaliti pelajar dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sukan. H-null. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara personaliti pelajar dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sukan. Bagi metodologi kajian, kami telah mengambil pelajar yang telah dan sedang mengambil modul kokurikulum sukan di Kolej Komuniti MUA, Kolej Komuniti Batu Pahat dan Kolej Komuniti Bandar Tenggara sebagai populasi kajian. Untuk sampel pula, seramai 130 orang pelajar yang mengambil modul kelab sukan 1 pada sesi Jun 2020 dan Disember 2020. Untuk instrumen kajian pula, kami telah membangunkan borang soal selidik yang dibangunkan berdasarkan skala Likert 1 hingga skala 5 dan berikutan daripada kekalangan pandemik COVID-19, kami telah mengedarkan borang soal selidik melalui Google Form kepada responden-responden. Seramai 30 orang responden telah dipilih secara rawak sebelum kajian sebenar dijalankan. Nilai kesahan dan kebolehpercayaan untuk instrumen adalah bernilai 0.893 yang menunjukkan bahawa item-item yang digunakan untuk borang soal selidik boleh digunakan pakai untuk kajian sebenar. Untuk analisis data, kami telah mengumpul data-data untuk dianalisis menggunakan perisian SPSS untuk mendapatkan frekuensi, peratus, mean dan kolerasi Pearson. Bagi menjawab persoalan kajian yang pertama iaitu tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sukan, berdasarkan kepada dapatan yang telah diperolehi, didapati bahawa skor min keseluruhan adalah sebanyak 4.2923 iaitu berada pada tahap yang tinggi. Ini telah menunjukkan bahawa tahap penglibatan pelajar kolej komuniti dalam aktiviti kokurikulum sukan adalah tinggi. Bagi menjawab persoalan kajian yang kedua iaitu tahap personaliti pelajar yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum sukan, berdasarkan kepada dapatan yang telah diperolehi, didapati bahawa skor min keseluruhan adalah sebanyak 4.4677 iaitu berada pada tahap yang tinggi. Ini telah menunjukkan bahawa tahap personaliti pelajar yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum sukan adalah tinggi.
Bagi menjawab persoalan kajian yang ketiga pula adalah iaitu hubungan di antara personaliti dan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum. Hasil analisis korelasi Pearson telah menunjukkan hubungan antara personaliti pelajar dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum iaitu sukan merupakan satu hubungan positif yang kuat dan signifikan, iaitu R sama dengan 0.824, K di bawah 0.05. Keputusan ini menjelaskan bahawa pelajar yang mempunyai tahap personaliti yang tinggi juga mempunyai tahap penglibatan dalam aktiviti co-curriculum iaitu sukan yang tinggi. Untuk perbincangan, Fisher dan Tice 2014 menyokong bahawa terdapat hubungan di antara aktiviti co-curriculum yang berkualiti dengan penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum. Pelaksanaan aktiviti co-curriculum yang berkualiti dapat memberikan motivasi positif kepada pelajar untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti co-curriculum. Kajian yang telah dilakukan Holland dan Andre dalam USNISM 2008 yang menyatakan bahawa penglibatan dalam co-curriculum dapat menggalakkan perkembangan keseluruhan pelajar. Ia juga dapat membantu pencapaian akademik dan bukan akademik. Muhammad Abdullah 2013 turut menyokong bahawa ramai pelajar mengakui kepentingan aktiviti co-curriculum dalam pembangunan modal insan yang mempunyai kemahiran dan menghayati nilai-nilai murni, seterusnya memupuk semangat menguasai kemahiran dan kompetensi. Untuk rumusan dan cadangan, kajian mendapati bahawa aktiviti co-curriculum sukan menyumbang kepada pembentukan personaliti yang baik dalam diri pelajar. Pelajar yang terlibat dengan aktiviti co-curriculum akan lebih berpotensi untuk mengasah dan mengembangkan bakat serta meningkatkan kemahiran insaniah mereka. Penglibatan aktiviti co-curriculum juga memberi impak yang positif kepada personaliti pelajar. Secara tidak langsung, ia memberi manfaat dan kebaikan diri mereka bagi membina persekitaran yang baik. Penambahbaikan sama ada dari segi latihan pensyarah, kemudahan peralatan, infrastruktur, sokongan kewangan dan sebagainya perlu diatasi segera. Ini adalah penting supaya pelaksanaan co-curriculum dalam pendidikan dapat mencapai objektifnya dan berjaya melahirkan generasi yang berpendidikan tinggi serta berpersonaliti baik. Peranan pendidik sangat penting dalam menyediakan program sukan yang memenuhi kehendak pelajar mengikut keupayaan spesifik mereka agar lebih menarik minat mereka menyertai program tersebut. Pendekatan yang berbeza ke atas personaliti yang berbeza mampu memberi ruang kepada pelajar untuk lebih cemerlang dalam sukan seiring dengan kecemerlangan dalam bidang akademik. Kajian ini boleh menambah pengetahuan kepada pensyarah kolej komuniti terhadap aktiviti-aktiviti co-curriculum sukan agar dapat mewujudkan suasana kegiatan co-curriculum yang lebih bermakna. Sekian, terima kasih.